A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunaluhu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yusasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhimpun balik, kita kumpul balik, kita dapat bersama-sama untuk kita belajar Al-Quran. Alhamdulillah thumma walhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi ini kita sambung kepada episod yang ke-7 dah, tak silap saya. Ini episod yang ke-7 dah, tuan-tuan. Sudah seminggu kita berjalan surah Al-Mulk ini, yang mana kita hanya ambil satu hari 3 ayat sahaja. Satu episod 3 ayat je kita ambil. Tidak banyak, tuan-tuan, 3 ayat sahaja. Kenapa tidak banyak? Supaya kita dapat memerhatikan sebetul-betulnya apa yang ada pada setiap ayat, supaya huruf-huruf yang kita baca itu kita baca dengan cara yang betul, kita baca dengan bacaan yang betul, makhraj yang betul, beserta sifat yang betul. InsyaAllah. Jadi yang penting sekarang ini, tuan-tuan, adalah dengan kita memerhatikan, kita membaik pulih, kita memperbaiki, mempercantikkan setiap bacaan-bacaan Al-Quran kita. Yang mana pada pagi ini kita akan menumpukan pada surah Al-Mulk. Surah apa? Surah Al-Mulk. InsyaAllah kita akan menumpukan pada surah Al-Mulk, yang mana pada pagi ini ayatnya adalah ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21, insyaAllah. InsyaAllah kita akan bermula pada pukul 9.30 pagi nanti. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan sekarang ini boleh sebarkan, sharekan kepada ramai sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, saudara mara kita, sebarkan. Supaya apa? Kita nak bacaan kita baik, dan kita nak keluarga kita bacaan baik, kita nak saudara mara dan kawan-kawan kita bacaan yang baik. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya kita dapat mewujudkan suasana persekitaran yang boleh memudayakan Al-Quran, persekitaran yang boleh memartabatkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya-Allah. Lebih-lebih lagi untuk diri kita dan keluarga kita, tuan-tuan. Sebab itu saya menyeru kepada semua tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kita sama-sama ajak sharekan live ini kepada keluarga kita. Kita ada isteri, kita ada suami, ajak dia sekali. Kita ada anak, ajak dia sekali, tuan-tuan. Tidak lama, tuan-tuan, saya ambil 3 ayat sahaja. Tak lama, 3 ayat je, tuan-tuan. Surah Al-Mulk ini kita ambil 3 ayat. Sebab itu saya bagi cadangan pada tuan-tuan dan puan-puan semua, supaya kita mengajak keluarga kita untuk memudayakan Al-Quran. Sebab apa, tuan-tuan? Bila mana kita rasa kita nak berubah kepada ke arah yang lebih baik, kita nak memudayakan Al-Quran, contohnya kita nak memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, dengan cara macam mana, tuan-tuan? Kalau kita ubah diri kita saja, persekitaran kita tidak ubah, maka akan menjadi ujian untuk kita. Sebab apa? Sebab bila mana kita nak cuba budayakan Al-Quran, kita cuba nak ngaji, tapi persekitaran kita persekitaran yang tidak memudayakan Al-Quran, maka kita risau, kita akan terpengaruh dengan persekitaran itu sendiri. Jadi sebab itu saya menyeru kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, sebab bila mana kita nak membudayakan Al-Quran, jadikan diri kita membudayakan Al-Quran, jadikan persekitaran kita membudayakan Al-Quran. Macam mana persekitaran, ustaz? Anak-anak, suami ataupun isteri, keluarga kita sendiri, ajak dia sama-sama sertai. Sebab itu saya suruh kita ambil contohnya pagi ini, kita ambil 3 ayat, tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita ambil 3 ayat. Dan dengar, saya bagi cadangan kepada keluarga-keluarga di luar sana. Pagi ni kita ambil 3 ayat, tuan-tuan. Lepas maghrib nanti, insya-Allah, tuan-tuan ajak anak-anak dan suami ataupun isteri, jom kita kumpul kejap, buka Al-Quran,
Kita tengok balik apa ustaz ajar tadi 3 ayat tu kat mana ustaz suruh tumpu. Kat sini. Okey, kat sini ada apa? Kenapa ustaz suruh tumpu kat sini? Apa kesalahan-kesalahan orang suka buat kat sini? Tukar huruf. Kat sini pula apa pula? Kat sini ada tanda pakcik misai. Pakcik misai jumpa dengan apa? Pakcik misai jumpa dengan pakcik Hamzah. Bila mana berjumpa dua pakcik ini kena baca berapa harakat? Baca 4 ataupun 5 harakat. Kita akan bincang balik. Nampak tak? Sebab itu saya mengajak kepada keluarga-keluarga. Yang tidak ada keluarga, tiada masalah. Ajak kawan-kawan. Ajak saudara mara, ajak adik-beradik. InsyaAllah tuan-tuan. Siapa yang duduk di rumah sewa, ajak kawan-kawan di rumah sewa. InsyaAllah kita nak betulkan Al-Quran, kita nak perbaiki diri kita dan orang sekeliling kita. Supaya apa? Supaya ramai-ramai mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Kita nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita seorang je dekat, tuan-tuan. Kita ajak saudara mara kita. Kita ajak sekeliling kita untuk sama-sama memudayakan Al-Quran, insya-Allah. Jadi alhamdulillah saya menyeru kepada semua untuk sama-sama sharekan live ini, insya-Allah. Tuan-tuan, di sebelah kiri ni, bawah sekali ada butang share, tuan-tuan. Cuba tekan kak, saya tunggu ni. Tekan, tuan-tuan. Cuba tekan, klik. Lepas tuan-tuan tekan tu, tuan-tuan ada share to group. Cuba tekan share to group. Tekan share to group. Dah? Belum lagi tu. Cepat-cepat saya tunggu ni. Okey, tekan share to group. Dikeluar senarai nama group, tuan-tuan. Cubalah tekan share ke grup-grup tu, tuan-tuan. Ada grup kuliah agama, ada grup bisnes, ada grup shopping, ada grup apa? Grup futsal ada, grup barang dapur ada. Tekan, tuan-tuan, tekan. Himpunan kuliah ada, bersana Rasulullah ada, grup macam-macam, tuan-tuan. Ada grup hidayah. Tekan semua, tuan-tuan, tekan. Moga dengan cara ini kita sebarkan manfaat kepada ramai orang. Kita sebarkan ilmu kepada ramai orang. Nak sebarkan ilmu bukan dengan cara kita mengajar sahaja, bukan, tidak, tuan-tuan. Menyebarkan ilmu, ada orang mengajar benda baik, kita ajak kawan-kawan kita pergi dengar orang tu. Nampak tak? Itu juga menyebarkan ilmu. Kalau kita nak dalam golongan macam tu, maka sebarkan benda-benda baik. Kita sebarkan benda-benda baik, kita sebarkan contohnya macam live Al-Quran ini. Sama-sama, insya-Allah. Boleh ke tidak ni, tuan-tuan? Boleh ke tidak ni? Cuba tekan dulu, tuan-tuan. Ada grup-grup. Sihat ke semua ni? Alhamdulillah hari ni, tuan-tuan, di Terengganu sudah berakhirnya PKPB. Jadi live pada pagi ini, tuan-tuan tengok persekitaran yang berbeza. Sebab saya sudah live di kelas kita di Bandar Kuala Terengganu. Alhamdulillah. Jadi yang lain tu bagaimana? Adakah, tuan-tuan, saya rasa bukan semua berada di Terengganu, ada yang berada di luar. Jadi sihat ke semua tu? Duduk di mana tu? Kat rumah ke? Dah masak ke belum? Masak apa? Cuba share-share kat komen, tuan-tuan. Nak tahu juga ni. Mana tahu ada orang boleh tengok resepi ni, dia tengok, okey, masak nasi goreng. Okey, aku nak masak nasi goreng jugalah. Bagi idea kepada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Dengan cara itu kadang kita membantu, tuan-tuan. Nampak tak? InsyaAllah. Jadi saya nak baca komen dah. Rahimah Daud ayat yang ke-19. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Saim Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz dan sahabat pecinta Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siti Raimi. Assalamualaikum Ustaz. Selamat hari Minggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat hari Minggu untuk Kak Siti Raimi. Kalau kami di Bandar Kuala Terengganu ini, di Terengganu hari Ahad adalah hari bekerja. Kalau di negeri luar, rasanya satu Ahad adalah hari cuti kan. Boleh selamat berehat. Kak Arlina Lina, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat Terengganu mengaji. Waalaikumsalam. Syahir Muhammad Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Rahimi, dekat dengan Allah. Jom sama-sama mengaji dalam Terengganu mengaji. Betul, kita dekatkan diri kita dengan Allah. Ajak keluarga kita dekat dengan Allah. Wujudkan keluarga yang lebih memudayakan Islam, keluarga yang memudayakan Islam dan memartabat dengan Islam, insya-Allah. Kak Rima Daud ayat ke-17 hingga 19. Tak silap saya ayat ke-19 hingga 21 kan? Assalamualaikum Ustaz. Abang Man, nilai negeri 9 clear, alhamdulillah. Syahir Muhammad Nur, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Sam Sulaiman jelas dari Shah Alam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sudah mengembara sampai ke Shah Alam, tuan-tuan. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama, kalau ada Al-Quran depan tuan-tuan, kalau ada Al-Quran depan tuan-tuan, buka Al-Quran, ambil wuduk, buka Al-Quran. Kak Siti Rahimi, kami warga Selangor masih PKPB lagi Ustaz. Allahu tak apa. Moga Allah melindungi kita semua dan keluarga kita daripada segala wabak bencana dan perkara-perkara yang boleh mudaratkan diri kita dan keluarga kita, dan Allah segera menarik wabak COVID-19 ni, amin amin rabbal alamin, lenyap dari dunia, amin amin rabbal alamin, insyaallah. Moga dengan cara ini tuan-tuan, kita lagi mendekatkan diri kita dengan Allah, lagi mengajak keluarga kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak dekat dengan Allah tuan-tuan? Dengan caranya antaranya adalah dengan kita memudayakan Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ini adalah surat cinta daripada Allah. Kalau kita nak menghayati Al-Quran, nak menghayati surat cinta daripada Allah ini, kita kena kenallah surat cinta ni. Kita kena tahulah surat cinta daripada Allah ni. Maka nak tahu tuan-tuan, insya-Allah nak tahu, yang pertama kita kena memperbaiki bacaan Al-Quran kita tu sendiri. Kena memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni bila di rumah kita sedap baca je. Sedap kadang-kadang berteranum tuan-tuan. Dia punya tarik syahdu, tapi tak ada guru, kita tak tahu mana betul mana salah, betul tak? Sebab itu kalau boleh kita memperbaiki bacaan Al-Quran sama-sama, insya-Allah. Manja kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayat ke-19 hingga 21 surah Al-Mulk, Syahid Mana, betul. Jadi jom tuan-tuan, puan-puan semua, jom kita sama-sama baca Al-Quran. Kita sambung surah Al-Mulk ayat ke-19 hingga ayat ke-21. Kita buka dulu dengan Al-Fatihah macam biasa. Niatkan dalam hati tuan-tuan dan puan-puan semua, ikut kata-kata saya ini di dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang saleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, dan untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya mari kita berselawat kata junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 kali, ikut sama-sama dengan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Naram azin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat ke-19 hingga 21 surah Al-Mulk, betul. Jadi tuan-tuan yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa sharekan live ini, kita sebarkan manfaat, kita sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan mengajak saudara mara kita, keluarga kita untuk sama-sama memperbaiki Al-Quran, insya-Allah. Jom kita lihat Al-Quran. Gani tu, dibalik-balik tu. Nak tengok ustaz juga tu.
Kita sambung ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Ditengok sekali lagi. Maafkan saya. Ayat 19 hingga ke ayat yang ke-21. Nampak tak semua? Jelas ke tidak? Jelas ke tidak? Tulis di orangan komen surah Al-Mulk ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Tulis di orangan komen surah Al-Mulk ayat 19 hingga ke ayat yang ke-21. Supaya ramai sahabat-sahabat kita dia tahu kat mana ni ustaz baca kat mana ni, dia tahu insya-Allah. Dengan cara kita bantu macam ni tuan-tuan. Boleh? Jelas ke tidak? Boleh saya tahu? Ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Jelas ke tidak tuan-tuan? Jelas ke tidak? Kita saksikan ayat ke-19 hingga ayat ke-21. InsyaAllah kita ambil 3 ayat saja. Tak lama tuan-tuan. Tak lama insyaAllah. Kita nak memperbaiki diri kita dan mengajak orang lain pun sama-sama memperbaiki di bacaan Al-Quran masing-masing. Boleh? Jelas kalau tuan-tuan tak jelas bagi tahu. InsyaAllah. Ayat ke-19 jom sama-sama kita mulakan dengan bacaan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-19. Sama-sama kita baca. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Sekali lagi saya baca, tuan-tuan ikut. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Tersambung pecahan yang kedua. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Sekali lagi tersambung. Kita ulang pecahan yang kedua. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Pecahan yang ketiga. Innahu bikulli syai'in basir. Sekali lagi pecahan yang ketiga. Innahu bikulli syai'in basir. Okey, tuan-tuan. Pada yang ke-19 ini apa yang perkara yang kita perlu jaga-jaga? Fatimah Abdullah, Assalamualaikum. Jelas Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita perhatikan ayat ke-19 apa perkara yang kita perlu jaga. InsyaAllah yang baru masuk kalau boleh sharekan live ini. Moga dengan cara itu ramai dapat manfaat insya-Allah. Tuan-tuan, apakah perkara pertama tuan-tuan kena jaga pada ayat yang ke-19 ini? Okey, perkara yang pertama tuan-tuan kena jaga adalah pada huruf ta. Pada huruf ta tuan-tuan. Huruf ta. Nampak tak huruf ta macam ni tuan-tuan? Ramai orang suka tukarkan makhraj dia dengan huruf ta. Tairi fawqahum awalam yara ila tairi fawqahum. Dia baca laju kadang-kadang dia terlanggar tuan-tuan. Jaga-jaga. Sedangkan pada ayat ini adalah ayat yang bermula dengan huruf ta, bukannya huruf ta. Huruf ta jaga makhraj dia, sifat yang ada pada huruf ta ni jaga. Dia kena tebal berbeza dengan huruf ta. Awalam yarau ila tayri. Tayri bukan tairi. Tayri fawqahum saf. Ni saya nak bagi tanda ni tuan-tuan. Nak bagi clue pada tuan-tuan ni. Tengok tuan-tuan tulis di dalam komen. Pak Cik Misai jumpa Pak Cik Sabdu. Pak Cik Misai jumpa Pak Cik Sabdu. Tuan-tuan, selama ni kita jumpa Pak Cik Misai jumpa dengan Pak Cik Hamzah. Pak Cik Misai jumpa dengan Pak Cik Hamzah. Ini berbeza pada hari ni tuan-tuan. Kita jumpa Pak Cik Misai jumpa Pak Cik Sabdu.
Kalau jumpa dua perkara ini tuan-tuan, maka tidak lain tidak bukan hanya 6 harakat sahaja. Bila mana berjumpa Pakcik Misai, berjumpa dengan Pakcik Sabdu, bila mana berjumpa Pakcik Misai, berjumpa dengan Pakcik Sabdu, hanya perlu dibaca dengan 6 harakat sahaja. 6 harakat. Tulis, Pakcik Misai jumpa Pakcik Sabdu 6 harakat. Pakcik Misai jumpa Pakcik Sabdu 6 harakat. Saffa. Nampak tak? Saffa. Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Sabdu. Sama juga dalam surah Fatihah. Waladdallin. Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Sabdu juga. Ni juga Pakcik Misai jumpa Pakcik Sabdu, baca dengan 6 harakat. Tulis dalam komen 6 harakat. Boleh? Dan jangan lupa jaga sabdu ini tuan-tuan. Jangan safa. Safa. Jangan. Safa. Nampak tak? Kita jaga sabdu. Sebab apa? Sebab dalam sabdu ada 2 huruf. Yang terakhir tuan-tuan, di hujung pecahan yang pertama ini. Di hujung pecahan pertama ini ramai orang yang tersalah tuan-tuan. Tersalah macam mana ustaz? Dia seakan-akan matikan huruf nun, buang terus. Wa yakbid, dia berhenti macam itu terus tuan-tuan. Betul ke salah ustaz? Salah lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada huruf nun kat situ. Kita juga kena bunyikan huruf nun. Macam mana nak bunyikan huruf nun ustaz? Sedangkan sebelum huruf nun dah ada huruf mati. Macam mana nak bunyikan dia ustaz? Senang sahaja tuan-tuan. Kita kena tahu di mana makhraj huruf nun. Macam mana nak berlatih makhraj huruf nun? Cuba matikan huruf nun. Sebelum dia kita bagi alif baris atas, maka bunyi dia apa tuan-tuan? Bunyi dia an. Bunyi dia apa tuan-tuan? Bunyi dia an. Betul tak? Sekali lagi tuan-tuan, sebut sama-sama dengan saya. Nun dalam keadaan mati, sebelum dia alif berbaris atas, maka bunyi dia apa? Bunyi dia an. An. Cuba tuan-tuan rasa di mana lidah tuan-tuan backing. An. Okey, kat tuan-tuan, lidah tuan-tuan backing tu, pada kawasan itu, tuan-tuan kena pergi kepada kawasan itu bila mana tuan-tuan nak akhirkan huruf dia. Wa yaqbidun. Bildun. Nampak tak? Kalau saya slow-mokan dia tuan-tuan, jadi macam itu sikit lah. Wa yaqbild. Mula masa masuk huruf dad. Wa yaqbild. Lepas tu gerakkan kepada makhraj huruf nun pula. Wa yaqbildun. Macam itulah. Kalau bunyi secara slow-mo. Wa yaqbild. Bildun. Macam tu bunyi dia tuan-tuan. Cuma jangan menambah qalqalah pada huruf dad. Wa yaqbildun. Bildun. Tak nak. Wa yaqbild. Lepas tu kita gerakkan lidah kita kepada makhraj huruf nun. An. Mana? An. Cuba rasa lidah kita berhenti kat mana? Kat situ lidah kita kena berakhir tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi. Kita sebut an. A-N. An. Cuba sebut an. Okey, lidah kita berhenti kat mana? Kat situ lidah kita kena berhenti bila mana kita baca ayat ini. Boleh? Kita sambung pada pecahan yang kedua. Tuan-tuan, pada pecahan yang kedua kena jaga huruf kaf. Jangan baca dengan huruf qaf. Tulis dalam komen. Jangan baca huruf kaf dengan huruf qaf. Tulis dalam komen. Jangan baca huruf kaf dengan huruf qaf. Macam mana? Yumsiku. Tak nak yumsiku, nak yumsiku. Yumsiku. Nampak tak? Ku. Lembut bunyi dia. Okey? Boleh? Jaga sabdu. Jangan baca kaf dengan qaf. Jaga sabdu. Nun bersabdu dengan 2 rakaat. Lam bersabdu, jaga dia. Ra bersabdu, jaga dia. Yamsikuhunna illa ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Dengung, rapat bibir, bersentuhan secara ringan saja. Kita masuk pada ayat yang ke-20. Sama-sama baca bersama-sama dengan saya. Berhenti pada Dunir Rahman. Saya baca, tuan-tuan ikut. Alhamdulillah. Amman hadzal ladzi wajudul lakum yansurukum min Dunir Rahman. Sekali lagi saya baca tuan-tuan.
Ayat ke-20 pecahan yang pertama, tuan-tuan ikut di rumah. Amman hadzal ladzi huwa judul lakum yansurukum min dunir rahman. Pada ayat ini apa tuan-tuan? Ramai orang suka baca macam ni. Tadi saya ada tunjuk macam mana orang suka baca. Amman hadzal ladzi dia panjangkan hu. Huwa tak boleh. Huwa judul lakum. Tanwin berjumpa dengan huruf lam. Tanwin berjumpa dengan huruf lam, masuk ke dalam huruf lam tanpa dengung. Ni dengung. Dullakum yang dengung NGG, bulatkan tuan-tuan. Pada Quran tuan-tuan bulatkan, tandakan dia dengung. Yang surukum kum ni dengung, kum mil dengung, min dunir rahman. Boleh? Pecahan seterusnya. Inil kafiruna illa fi ghurur. Okey? Pada pecahan yang kedua ni tidak ramai orang buat silap, cuma jaga lam bersabdu, jaga huruf ghain. Fi ghu, bukan fi urur tak boleh. Fi ghurur. Boleh? Masuk pada ayat yang ke-21. Tulis diorang komen ayat yang ke-21. Ayat terakhir, tulis dalam komen ayat yang ke-21, ayat yang terakhir. Boleh? InsyaAllah kita masuk ayat ke-21, sama-sama kita baca. Alhamdulillah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Sekali lagi kita baca tuan-tuan. Sekali lagi kita baca ayat ke-21, tulis dalam komen ayat ke-21, ayat terakhir. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Yang pertama pada ayat yang ke-21 ni, jaga mim bersabdu. Tulis di ruangan komen, jaga mim bersabdu dengung 2 rakaat. Mim bersabdu dengung 2 rakaat. Amman nun mati berjumpa dengan huruf ha. Dalam hukum tajwid namanya izhar halki. Tapi saya tak ingat hukum ustaz. Senang, tak apa. Tengok atas nun ada tanda mati. Atas nun ada tanda mati, jelaskan bunyi mati dia. Amman hadzal ladzi, jaga sabdu. Dzalladzi 2 rakaat. Zal keluar lidah. Dzi yarzuqukum, qaf dengan kaf. Ini tempat ramai orang buat silap. Qaf dengan kaf, jaga makhraj 2 huruf. Qukum. Jangan qukum. Yarzuqukum. Tu maksudnya kita dah tukar huruf tu. Kena bezakan. Qukum. Bezakan. Qukum. In amsaka. In nun mati. Jumpa dengan hamzah, izhar al-ki. Nun ada tanda mati, jelas dan terang. In amsaka rizqah. Lepaskan suara. Qah. Lepaskan suara. Ballaju. Ustaz, macam mana nak baca huruf lam ini ustaz? Okey, senang tuan-tuan. Saya dah bagi clue sebelum ini. Bila mana tuan-tuan jumpa 2 huruf seperti ini, satu huruf tidak ada baris, huruf selepasnya ada sabdu. Bila mana tuan-tuan jumpa 2 huruf seperti ini, satu huruf tidak ada baris, lam tidak ada baris, huruf selepasnya adalah huruf yang ada sabdu, maka masukkan terus ke dalam huruf yang bersabdu. Maksudnya kita tak akan bunyikan huruf yang tidak ada baris, kita akan masuk terus ke dalam huruf yang bersabdu. Ballaju. Lega? Laju sabdu. Laju fi utu. Bukan ain. Utu wa nufur. Jaga
Jaga ain jangan dibaca dengan hamzah. Lepas tu waw ini tanwin berjumpa dengan huruf waw. Tanwin berjumpa dengan huruf waw. Hukumnya idgham bi ghunnah. Senang tengok tanwin yang tidak selari. Bentuk tanwin itu adalah tanwin yang tidak selari. Tanwin itu adalah tanwin yang tidak selari berjumpa dengan huruf waw. Dengung dengan memasukkan ke dalam huruf waw. Bukan untuk wa, bukan. Untuk masuk ke dalam huruf waw. Untuk nampak tak? Kita masukkan kepada huruf waw. Boleh? Jadi saya tegur sekali lagi ayat ke-21. Jaga mim bersabdu. Nun ada tanda mati, jelaskan mati dia. Ha panjang 2 rakaat. Za keluar lidah panjang 2 rakaat. Jaga sabdu. Zi panjang 2 rakaat. Yarzuqukum. Jaga qaf dengan kaf makhraj dia. In amsaka rizqah. Lepas suara. Ballaju masuk ke dalam huruf lam bersabdu terus. Ballaju, laju bukan ballaju. Laju tak nak. Ballaju ada sabdu. Laju fi ain jangan dibaca dengan hamzah. Wiwa dengung dengan memasukkan. Wiwa nufur. Sekian. Sekian 3 ayat pada malam ini. Malam pula. Sekian 3 ayat pada pagi ini. Terbiasa mengajar malam tuan-tuan. Sekian 3 ayat pada pagi ini. Maka insyaAllah kita akan berjumpa pada pagi esok. Kita akan sambung ayat 22, 23 dan 24. 22, 23 dan 24 insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada pagi esok. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua istiqamah. Istiqamah untuk kita sambung pelajaran surah Al-Mulk episod yang ke-8 ayat yang ke berapa tuan-tuan? Ayat 22, 23 dan 24. 22, 23 dan 24. InsyaAllah boleh? Moga kita semua istiqamah dalam jalan Al-Quran insyaAllah tuan-tuan. Boleh? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Cita Raimi, Alhamdulillah, syukran Ustaz. Semoga ilmu yang kami dapat menambah baik bacaan Al-Quran kami. Amin, amin, rabbal alamin. Sama-sama. Penting tuan-tuan, kalau kita nak menambah diri kita, menambah baik bacaan kita, perkara yang paling kita kena tumpukan adalah dengan cara kita kena belajar. Itu je. Kita kena baca Al-Quran pada masa yang sama kita belajar Al-Quran. Herlina Nina, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Moga dengan cara ini kita istiqamah dengan bacaan Al-Quran. Kita istiqamah belajar Al-Quran. Kita istiqamah menghayati Al-Quran dengan cara ini. Moga kita dan keluarga kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, saya mengharapkan tuan-tuan semua dan puan-puan semua bersedia untuk masuk kepada episod yang akan datang, iaitu esok pagi 9.30 pagi. Moga kita semua istiqamah dengan bacaan Al-Quran. Tulis di ruang komen, saya bersedia surah Al-Mulk. Saya bersedia surah Al-Mulk episod yang ke-8. Saya bersedia surah Al-Mulk episod yang ke-8. Dengan cara ini kita menambahkan semangat kita. Moga Allah memberi kekuatan dan motivasi kepada kita untuk teruskan istiqamah. Tuan-tuan, yang penting kita kena ada usaha untuk belajar. Kosongkan masa sekejap untuk sama-sama kita upgrade diri kita baca Al-Quran insya-Allah. Jom sama-sama kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Jom tuan-tuan, tadah tangan baca bersama-sama dengan saya. Tadah tangan baca bersama-sama dengan saya. Boleh ke boleh ni? Boleh ke boleh? Boleh insya-Allah. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tuan-tuan ikut bersama-sama dengan saya. Allahumma habbibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Tuan-tuan, jom sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, letakkanlah diri kami dan keluarga kami di bawah lindungan dan perjagaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami dan keluarga kami daripada segala wabak, bencana dan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala kekotoran, daripada hasad dengki, daripada perkara-perkara yang boleh menjauhkan aku denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bersihkanlah hati kami daripada segala dosa, daripada segala kehitaman. Ya Allah, sucikanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, tariklah, buanglah daripada hati kami perasaan nikmat dan perasaan keinginan untuk melakukan maksiat. Dan ya Allah, letakkanlah dalam hati kami, ya Allah, letakkanlah dalam hati kami perasaan nikmat dan perasaan keinginan untuk melakukan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, istiqamahkanlah kami untuk belajar Al-Quran. Istiqamahkanlah kami dalam perjuangan menegakkan Al-Quran, dalam perjuangan memartabatkan Al-Quran untuk diri kami dan keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhanku, istiqamahkanlah kami dalam jalan yang diridai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan seluruh muslimin dan muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Kita berjumpa pada pagi esok 9.30 pagi Naramazin, insyaAllah. Saya bersedia surah Al-Mulk episod 8 esok Ustaz sama-sama, insyaAllah. Ishaq Jaafar, jelas penyampaian Ustaz, mudah faham. Moga Allah memberi keberkatan, moga kita semua diberi kefahaman dan kita kekal dengan ingatan apa yang kita belajar tu. Macam mana kita nak kekal dengan cara kita mengamalkan. Amin, amin, insyaAllah. Kak Sam Sulaiman, saya bersedia surah Al-Mulk episod 8 esok, insyaAllah. Ihsan Firdaus, terima kasih Ustaz, sama-sama. Nur Ramazin, alhamdulillah, terima kasih Ustaz, sama-sama. Zamuda, alhamdulillah, terima kasih Ustaz, sama-sama. Kita jumpa esok pagi. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Sebelum tuan-tuan keluar, jangan lupa tekan like, tekan love, insyaAllah esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.